Terima kasih saudara pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Baik nah. Yang saya hormati sahabat saya Ustaz Dereh, Ustaz Mak Yahya, Dr. Hayati, Ustaz Azam, ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional, Esko Kerajaan Negeri Kedah, wakil-wakil rakyat Negeri Kedah, sahabat-sahabat kepimpinan Perikatan Nasional, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang hadir pada malam ini. Saudara-saudari, kita berhimpun pada malam ini dalam himpunan solidariti menentang kezaliman. Perkataan zalim ini, kalau kita dalam kelompok yang pernah melalui zaman sewaktu krisis politik 1998. Tentunya ramai kat sini kecuali anak-anak muda mungkin tak sempat. Krisis politik 1998. Apabila Dr. Mahathir pada waktu itu Perdana Menteri digelar sebagai Mahazalim, digelar sebagai Maha Fir'aun. Dalam perhimpunan bersatu tempoh hari, saya tanya ahli-ahli bersatu, melihat situasi pada hari ini, soalannya, siapa yang lebih zalim daripada Maha Zalim? Siapa yang lebih Fir'aun daripada Maha Fir'aun? Saya tinggalkan pada saudara-saudari untuk menjawabnya. Saudara-saudari, kuasa ini adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa ini ujian. Allah bagi kuasa pada seseorang itu untuk menguji. Ada yang guna kuasa sebaiknya demi rakyat, ada guna kuasa untuk tujuan mempertahankan diri, ada guna kuasa untuk tujuan tertentu. Jadi kuasa ini adalah satu ujian. Dalam senarai Perdana Menteri Malaysia dalam sejarah, antara Perdana Menteri yang melalui zaman paling sukar apabila naik menjadi Perdana Menteri, antaranya naik-naik saja, pertama sekali Tunku Abdul Rahman. Naik-naik saja nak uruskan negara pasca kemerdekaan, lepas merdeka. Kemudian Tun Razak naik saja nak pastikan macam mana nak membentuk negara selepas krisis 1969. Itu Tun Razak. Kemudian yang terkini, yang paling sukar sekali apabila naik sebagai Perdana Menteri adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Naik akad sumpah pada 1 Mac, mulakan tugas pada 1 Mac 2020. PKP pertama dilaksanakan 18 Mac 2020. Perdana Menteri pertama dalam sejarah Malaysia yang pernah mengetuai negara di waktu krisis kesihatan, di waktu krisis ekonomi, dan di waktu krisis politik. Kalau nak uji seorang pemimpin, dia uji dengan krisis. Perdana Menteri pertama, krisis ekonomi ini biasa, semua Perdana Menteri pernah melalui krisis ekonomi. Namun tidak ada seorang pun Perdana Menteri yang pernah melalui krisis kesihatan seperti COVID-19. Tak ada. Tak pernah melalui. Tak ada orang pernah lalui. Dan tidak ada Perdana Menteri dalam menghadapi krisis ekonomi, menghadapi krisis kesihatan, menghadapi pula krisis politik. Tak ada. Sebab itu, apabila Perikatan Nasional dibentuk 2 tahun yang lalu, 2 tahun, bukan 20 tahun, 2 tahun. Tentunya ramai tak menjangka bahawa sebuah parti yang baru ditubuhkan 2 tahun mampu memenangi 74 kerusi. PKR ditubuhkan sejak 1998-99, berusia 20 lebih tahun. Berapa kerusi saja dia dapat. Tak pernah cecah seperti mana yang kita dapat di Perikatan Nasional. Kerana apa? Kerana rakyat Malaysia melihat bahawa umumnya
inilah satu parti alternatif, parti yang terbaik, mempunyai kepimpinan yang terbaik, mempunyai dasar yang terbaik, mempunyai tawaran yang terbaik. Maka setelah menunggu sekian lama, rakyat Malaysia khususnya di negeri-negeri Kelantan, Kedah, Terengganu, Perlis, Perak sebahagian besar, Selangor sebahagian besar, negeri-negeri ini adalah negeri di mana UMNO kena tapau. Tak ada kursi parlimen. Kerana apa, saudara-saudari? Kerana rakyat menunggu saat ini. Rakyat mencari-cari parti yang boleh membawa Malaysia jauh ke depan. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selepas keluarnya keputusan PRU ke-15, tidak ada parti yang menguasai keseluruhan atau menguasai lebih daripada simple majority. Lebih daripada 112 kursi. Tak ada. Ini pertama kali terjadi dalam sejarah negara. Hang parlimen. Parlimen yang tergantung. Tidak ada pemenang yang jelas. Pertama kali jadi dalam sejarah negara. Dan ditakdirkan Allah juga kita telah mempunyai jumlah ahli parlimen yang mencukupi untuk membentuk kerajaan pada waktu itu, tetapi tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala kita tak dapat membentuk kerajaan. Tak apa. Naiklah kerajaan yang dinamakan kerajaan campuran PH dan BN. Kita payah sembang kerajaan perpaduan lah. Ini kerajaan campur. Campur PH dan BN. Bila campur dua ni, rakyat dah mula rasa meluat. Sebelum pilihan raya, Presiden UMNO kata, no DAP, no Anwar. Maka ramailah percaya. Kalau dia cakap nak kahwin siap-siap sebelum pilihan raya, tentu kita menang jauh lebih besar. Dia tahu, dia tak cakap. No DAP, no Anwar. Sebelah sana pun mana ada kita takkan duduk bersama dengan mereka yang ada kes-kes penyelewengan. Hoi, hoya, hoi, semua bercerita. Dia ingat rakyat Malaysia lupa. Dia ingat rakyat Malaysia lupa. Bila dia lantik Timbalan Perdana Menteri, langkah pertama melantik Presiden UMNO sebagai Timbalan Perdana Menteri, rakyat dah mula bising. Hei, mana janji-janji engkau? Dah mula tanya. Kemudian kena cari jalan macam mana nak alihkan perhatian. Mereka tahu bahawa rakyat bising ini sekejap, dia kata. Dia tak tahu bahawa rakyat simpan. Simpan, peluru ni simpan. Kami malah nak bising banyak-banyak. Kami cakap sekali je. Kau nak dengar, kau dengar. Tak nak dengar bila masa mengundi kami belasah. Simpan. Selepas itu janji pertama. No DAP, no Anwar, kemudian terus bersama. Saudara-saudari, tunggu, menunggu kabinet, lantikan kabinet. Zaman PH sebagai pembangkang dahulu, ingat tak Mak Sabu kata? Bila 1MDB tak ada duit, Najib pengurusi 1MDB minta dengan Menteri Kewangan Najib kemudian jumpa Perdana Menteri Najib. Ya, itu Mak Sabu cakap. Ingat tak? Itu Mak Sabu cerita. Maknanya apa? Maknanya pada waktu itu mereka menentang Rafizi keluarkan satu usul persendirian di parlimen supaya Perdana Menteri tak boleh jadi Menteri Keuangan. Akhirnya baca senarai Menteri Keuangan Anwar Ibrahim. Dah. Rakyat tanya lagi, engkau ni sembang apa? Kau cakap engkau ni sebuah kerajaan reformasi. Kononnya kerajaan yang baik. Harapan rakyat tinggi. Dah selesai lantik Menteri Keuangan, lantik kabinet. Lihat pula pelantikan anak sebagai penasihat. Orang kata dulu kau katakan orang nepotisme bagai. Sekarang kau lantik anak engkau. Oh tak apa, tak terima gaji. Kalau lantik tak terima gaji tak apa. Tak apa, semua orang menteri-menteri lantiklah. Bawa 2-30 orang keluarga duduk di pejabat tanpa gaji. Itukah yang kita nak? Harapan rakyat berbeza. Bila datang berperang macam-macam, rakyat tengok dia naik. Wah, kami tunggu.
Tadi Ustaz Mak Yaya sebut, hari ini kita menang, esok harga minyak turun. Dah turun ke belum? Yang datang dengan formula, kereta Myvi ni sebenarnya 25,000 saja. Dah berapa ribu kereta Myvi sekarang harga? Saudara-saudari, saya tak cakap banyak awal-awal, kita bagi dia peluang. Kita bagi dia peluang. Kemudian sampai masa untuk pembentangan belanjawan 2023. Pembentangan belanjawan 2023. Saya diamanahkan oleh Perikatan Nasional untuk mengetuai portfolio ekonomi dan keuangan. Jadi bila ada belanjawan 2023 ni kena baca lah. Kena baca satu persatu. Jadi sebelum keluar belanjawan 2023 ni saya bersembang, bincang dengan ahli-ahli akademik, berbincang dengan pakar-pakar ekonomi, bercakap dengan penganalisa-penganalisa ekonomi. Semua mengharapkan bahawa bajet atau belanjawan 2023 ni satu belanjawan yang hebat. Kerana apa? Kerana yang nak bentang ni orang yang selalu cakap benda hebat-hebat. Jadi kita tunggu. Dia duk baca dalam parlimen satu-satu. Saya dengar, ini aku dah dengar Zafrul cakap. Dengar sikit lagi, ini ingat tak Menteri Keuangan sebelum ini Tengku Zafrul dah bentang bajet pada bulan Oktober. Bajet sebelum ini bajet tak jadi. Bentang bajet bulan Oktober, 3 hari lepas tu parlimen bubar. So lepas dengar dia cakap, ini Zafrul pernah cakap. Saya pun buka lah teks ucapan Zafrul. Sekali dia cakap, saya search tengok. Rupa-rupanya sebahagian besar yang dia cakap tu dah ada disebut oleh Tengku Zafrul sebelum ini. Apa yang hebatnya? Saya masa tu takut. Kata, wow, mesti bajet ni bajet hebat. Aku nak cerita macam mana tak tahu. Kalau tengok macam gini, ini standard, ambil yang dulu sebut balik je, semua orang boleh buat. Sebab itu saudara-saudari, dalam konteks ini dah tertekan. Kerajaan campuran ini dah tertekan. Rakyat dah sedar bahawa ini bukan sebuah kerajaan yang boleh dipercayai. Ini bukan sebuah kerajaan yang cangkap berdegar-degar dahulu. Bercerita tentang nak menyelesaikan kos sara hidup. Isu kos sara hidup. Dah selesai ke belum? Harga barang dah murah gila dah kot sekarang. Sembang. Apa yang dia buat untuk menyelesaikan isu kos sara hidup? Kami menunggu. Nak tengok apa dia buat. Sembang. Saudara-saudari, bila dah jadi macam gini, dia tahu orang dah macam, weh, biar benar ini Perdana Menterinya, ini kerajaannya. Maka dalam keadaan ini, apabila harapan rakyat terlalu tinggi, maka kita perlu lihat, kita perlu fahami cabaran berikutnya adalah pilihan raya negeri. Kalau dah macam gini keadaannya, mereka tahu bahawa dalam pilihan raya negeri mereka akan menghadapi cabaran yang amat besar. Kedah ni dia dah tahu dah. Kedah ni dalam tangan Perikatan Nasional. Kita jangan selesa. Sebelah dia dah tahu. Kedah ni insya-Allah dalam tangan Perikatan Nasional. Cuma kita nak menang besar. Kalau boleh nak bagi semua, kita nak ambil semua. Kalau tak ambil semua pun tinggallah 1-2 buat benih kat depa. Tak apalah tinggal 1-2. Apa yang penting, Kedah, Terengganu, Kelantan, insya-Allah melihat keputusan PRU ke-15 kita akan dapat menguasai negeri-negeri ini. Antara negeri yang paling takut, mereka paling takut hilang adalah Selangor. Kalau kita tengok data-data di Selangor ini, kemungkinan untuk Perikatan Nasional menang di Selangor adalah tinggi. Tinggi. Sebab itu, risau juga. PKR duk pegang di Selangor ni lama. PS pegang di Selangor ni lama. Kalau Selangor juga jatuh, apa yang kami ada? Sebab itu, saudara-saudari, dalam konteks keadaan tertekan sebegini, kita lihat bahawa kerajaan ini seolah-olah hilang hala tuju. Kemudian kita dikejutkan, Ustaz sebut tadi, 9 Mac, Tan Sri Muhyiddin dibawa ke SPRM,
10 Mac Tan Sri Muhyiddin didakwa di mahkamah. Saya berada dalam kamar mahkamah bersama dengan Tan Sri Muhyiddin dan keluarga serta kepimpinan parti. Pagi itu saya berada dalam kamar mahkamah. Berada di situ. Mendengar apakah pertuduhan yang hendak dibacakan. Itu Mahkamah Kuala Lumpur hari Jumaat. Daripada semua 6 pertuduhan, kesemua tuduhan-tuduhan ini adalah berkaitan dengan wang sumbangan yang telah dimasukkan dalam akaun parti. 10 sen pun tak masuk akaun Tan Sri Muhyiddin. Sumbangan ini dimasukkan ke akaun parti. Antara penyumbangnya adalah Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari melalui Yayasan Al-Bukhari, Bukhari Equity dan sebagainya. Ini orang Kedah juga. Saudara-saudari, kemudian saya tunggu hari Isnin. Satu lagi tuduhan hari Isnin di Mahkamah Shah Alam. Sama juga. Duit yang masuk ke akaun parti Bersatu. Saya bercerita sewaktu Perhimpunan Agung Bersatu tempoh hari. 18 tahun lalu, saya ni seorang pemimpin pelajar. Waktu itu saya di Australia. Sedang belajar, sewaktu itu sedang belajar di peringkat PhD. 18 tahun yang lalu saya ingat saya. Saya telah dilantik sebagai pengurusi Badan Perhubungan Kelab UMNO Australia dan New Zealand yang pertama. Akaun bank pun tak ada. Tan Sri datang ke Melbourne waktu itu melalui dengan program TSM Charity Golf. Charity Golf ini kumpulkan duit nak bagi kepada persatuan-persatuan pelajar. Apabila siap cek, diberikan satu cek atas nama Badan Perhubungan Kelab UMNO Australia dan New Zealand. Kami tak ada akaun lagi. Akaun tak buka, baru dilantik, baru nak tubuh, baru nak buat akaun. Maka kawan-kawan pada waktu itu datang daripada seluruh pelosok Australia dan New Zealand minta saya supaya pergi jumpa Tan Sri, cashkan cek ini, masukkan ke dalam akaun saya supaya duit tersebut boleh diagihkan kepada kepimpinan untuk tujuan-tujuan persatuan dan juga pergerakan. Saya takut nak jumpa menteri, pada waktu itu Menteri Pertanian. Tapi dah kawan-kawan minta saya pergi jumpa Tan Sri. Saya kata, Tan Sri, saya mewakili sahabat-sahabat saya. Mereka ni nak balik ke negeri masing-masing. Australia ni besar. Nak balik ke negeri masing-masing. Kalau boleh minta ditunaikan cek ini, saya boleh tunaikan cek ini dan kita akan agihkan cek ini kepada wakil-wakil dari setiap negeri. Tan Sri kata apa? Radhi, Tan Sri panggil saya Radhi. Radhi, jangan sekali-kali masukkan sumbangan ke dalam akaun awak. Ini 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu. Jangan sekali-kali masukkan sumbangan 1 sen pun ke akaun awak. Awak mungkin hari ini berniat baik, tapi kalau orang nak kenakan awak, anytime orang akan kenakan awak. Bila saya berada dalam kamar mahkamah pada hari Jumaat, hampir menitis air mata saya. Kata, this man adalah seorang yang berprinsip. Prinsip yang diajar pada saya 18 tahun lalu, prinsip itulah yang dia pegang sehingga hari ini. Sebab itu, saudara-saudari, apabila Tan Sri Muhyiddin nak letakkan jawatan, malam tu ada mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Tan Sri Muhyiddin tawarkan untuk letakkan jawatan. Kita kata no way sir. Ini bukan salah Tan Sri, 1 sen pun tak masuk ke akaun Tan Sri. Tanpa Bersatu, Tan Sri tak ada orang sentuh pun. Tan Sri kena di mahkamah kerana duit itu masuk ke akaun Bersatu. Jadi kami ahli Majlis Pimpinan Tertinggi buat keputusan menolak peletakan jawatan Tan Sri. Bukan macam yang lain, takut nak hilang jawatan. Tan Sri offer sendiri bahawa saya nak letak jawatan. We say no sir, you keep, because setiap sen itu 1 sen pun tak masuk ke akaun Tan Sri. Itu sebab saudara-saudari, ramai dah orang bincang tentang kes-kes ini, saya tak nak cakap banyak. Tapi ramai yang bertanya,
apa terjadi kepada kes-kes lain. Apa terjadi kepada kes LCS. Kes LCS sebagai contoh telah lama disebut, telah lama dibincangkan, telah lama dah buat perbincangan dalam konteks PAC, Jawatan Kuasa Kira-kira Awam Negara, telah ada laporan, tapi LCS, kes kapal LCS sampai hari ini masih belum ada apa. Saya bagi satu contoh lagi, sewaktu saya di Kementerian Ekonomi, kes Felda. Pada waktu itu pengarah besar Felda telah membuat satu laporan polis di atas pelaburan Felda. Felda pada waktu itu tak ada duit, tahun 2016. Felda tak ada duit. Tetapi Felda telah diminta untuk membeli saham dalam Eagle High Plantation, sebuah company di Indonesia. Sebuah company di Indonesia. Felda diminta beli, Felda kata kami tak ada duit. Kementerian Keuangan kata tak apa, tak ada duit, ambil pinjaman 2.3 bilion. Itu tahun 2016. Saya masih ingat Datuk Seri Najib mempertahankan bahawa jangan risau, kalau kita tak nak pembelian ini, dalam masa 5 tahun kita boleh jual balik, dapat semua duit itu balik. Itu kata dia. Allah nak tunjuk tempoh 5 tahun itu tamat pada tahun lepas. Felda minta nak dapat balik pelaburan dalam syarikat tersebut. Melabur 2.3 bilion, nilai yang tinggal hanya sekitar 220 juta. 2.3 bilion, tinggal 220 juta. 90% nilai hangus. Felda minta balik, kata, okey, kalau ikut perjanjian sampai tempoh 5 tahun, kami boleh dapat balik dengan kadar faedah 6%. Kami nak dapat balik, kami nak kadar faedah, kami nak tuntut apa yang sepatutnya supaya kami dapat balik 2.3 bilion. Syarikat yang mana Felda beli saham sampai kesudah tak nak berikan balik kepada Felda. Sebaliknya, kes ini dibawa kepada arbitration di Singapura. Kes laporan polis dibuat pada tahun 2019. Apa tindakan yang dibuat? Sampai hari ini pun tak ada. Sebab itu, saudara-saudari, apabila kita bercakap tentang kes-kes ini, banyak lagi kes-kes yang berlaku, tetapi ramai yang tertanya-tanya, mengapa kes Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didahulukan? Saudara-saudari, mereka tahu kekuatan parti berusia 2 tahun ini adalah kekuatan yang ada kepada kepimpinan seperti mana Ustaz sebut tadi. Dan mereka tahu Tan Sri dan Tok Guru merupakan 2 tunjang utama parti ini. Rakyat memberi kepercayaan kepada Perikatan Nasional kerana pengerusi Perikatan Nasional pernah menjadi Perdana Menteri. Sewaktu beliau naik sebagai Perdana Menteri, tak pernah ada manifesto, tak pernah ada sebarang janji. Tetapi apabila naik sebagai Perdana Menteri, melihat rakyat dalam kesusahan, pelbagai bantuan diberikan. Naik sebagai Perdana Menteri, melihat isu Felda sebagai contoh, hutang lapuk Felda dengan peneroka yang tak selesai sampai kesudah 8.3 bilion hutang Felda dengan peneroka dihapuskan. Tak pernah janji. Bukan orang lain janji itu naik tak buat, janji ini naik tak buat, janji lagi naik tak buat. Rakyat boleh nampak dan rakyat boleh sedar. Sebab itu kalau dibandingkan dengan apa yang ada pada hari ini, tentunya rakyat dapat melihat dengan begitu jelas. Sokongan dan dokongan anak-anak muda kepada Perikatan Nasional cukup baik. Ada pula yang menghina anak muda, kata yang sokong Perikatan Nasional ini hanya mereka yang tak berpendidikan tinggi, naik motor dan sebagainya. Sampai ke situ nak hina penyokong dan pendukung Perikatan Nasional. Saudara-saudari, sebab itu, sampai masa kita kena ajar. Kita kena ajar. Ajar ni macam-macam cara. Dan cara nak mengajar paling mudah tak lain dan tak bukan dalam PRN yang akan datang.
Dalam PRN yang akan datang, kita bukan saja nak sembang tentang Kedah. Hari ini tadi Ustaz Ahmad Yahya cakap, disebut dalam kongres tadi, kita ada keris. Dia ada keris, dia kata. Saya nak pesan keris itu jangan salah masuk sarung. Saudara-saudari, apa yang penting? Kita dah tahu apa yang berlaku, kita lihat cabaran pada masa yang akan datang. Apa yang penting adalah untuk kita terus bersama-sama. Kita kekalkan gelombang yang ada, pastikan bahawa bukan saja di Kedah. Malam ini kita tahu, wahai rakyat Malaysia, yang ini semua ada live, semua orang boleh tengok. Wahai rakyat Malaysia di seluruh negara, di Selangor, saya telah diamanahkan untuk menjadi penyelaras bersatu di Selangor. Hai orang Selangor, insya-Allah kita jumpa di Selangor. Itu belum cangkap di Negeri Sembilan di Pulau Pinang dan campur lagi 3 negeri. Kita pesan pada kawan-kawan kita. Kita pesan pada anak-anak kita. Kita pesan pada anak-anak kita, pesan kepada kawan-kawan mereka. Kita pesan pada kawan-kawan kita, pesan kepada kawan-kawan mereka. Bahawa kali ini kita perlu tunjukkan rakyat sebenarnya tidak gembira dengan apa yang dilaksanakan atau sedang dibuat oleh kerajaan campuran PH dan PN. Ustaz Ahmad tadi sebut, dia kata, bila Tok Guru kata tentang perubahan kerajaan, ada yang marah. Saudara-saudari, buah kat pokok, kalau buah tu buruk, tak perlu orang jolok pun dia akan jatuh sendiri. Buah buruk ni tak perlu jolok pun, tunggu tengok je sampai masa dia jatuh sendiri. Tak ada kaitan dengan sesiapa. Sebab itu saudara-saudari, apa yang paling penting, signal, message kita kepada rakyat, mesej kita pada sahabat-sahabat, sudah sampai masanya. Tadi dikatakan akan dibubarkan DUN dalam bulan Jun. So sekarang ini kita ada bulan Mac, bulan April, bulan Mei dan bulan Jun. 3 bulan sahaja lagi untuk kita pastikan masa depan negeri, bukan sahaja ke-6 negeri, tetapi juga kesannya kepada masa depan Malaysia. Inilah tanah air kita. Saya duduk di Australia 20 tahun. 20 tahun. Saya balik ke Malaysia sebelum PRU ke-14 untuk menentang 1MDB. Saya belajar di sana, saya menjadi pensyarah di sana. Hujang emas di negeri orang, hujang batu di negeri sendiri. Lebih baik di negeri sendiri. Ini tanah air kita. Kita bertanggungjawab untuk anak cucu kita. Setiap langkah yang kita buat pada hari ini bukan untuk kita. Kami berada di sini bukan untuk kami. Kita berada di sini bukan untuk kita. Kita berada di sini adalah untuk generasi pewaris negara kita. Kita mahu pastikan bahawa anak-anak cucu kita dapat hidup dalam negara ini dengan rukun dan damai. InsyaAllah saudara-saudari, teruskan berjuang, teruskan pastikan, kita teruskan semangat yang kita ada. Kita pastikan bahawa bila datang pilihan raya negeri, buah yang kita lihat di atas tadi, dia belajarlah sedikit sebanyak daripada yang kat bawah ini. Dan tengoklah sampai masanya insyaAllah kita buktikan pada rakyat bahawa kita adalah sebuah parti yang terbaik. Saya doakan yang terbaik untuk semua. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.